Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda Perikatan Nasional ya, iaitu Ahmad Fadli ya. Dalam isu beliau mempersoalkan isu pilihan tema yang dikatakan bersifat tidak tengah. Yang mana di sini tema yang dikeluarkan pada Hari Kebangsaan ya, yang diperkenalkan itu yang mana Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dan di sini beliau menyatakan ini berunsur politik. Dan apa yang saya lihat, mereka memperkenalkan tema mereka iaitu Teguh Muafakat Sejahtera. Dan di sini beliau menyatakan tidak bercadang untuk menggunakan perkataan bersih dan juga stabil. Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera ini ya, yang dia katakan bahawa jalan tengah ataupun pilihan yang tidak melibatkan politik. Tetapi dalam isu ini saya melihat apabila beliau cuba menyatakan bahawa Teguh Muafakat Sejahtera ya, kita juga lihat bahawa ini juga bermotifkan politik. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana kalau kita lihat ya, mereka selama ini dalam Perikatan Nasional, dalam Muafakat Nasional, mereka menggunakan perkataan muafakat, tak ada perkataan lain dah kan. Jadi kenapa saya menjawab isu ini? Dan kenapa apabila kita menggunakan tema ini dia terasa bahangnya, terasa panas. Ini pada saya satu daripada tema sahaja yang pada saya kalau kerajaan nak melaksanakan satu apa yang mereka agendakan atau apa yang mereka rancangkan untuk ke depan untuk negara, tidak perlu kita nak memperlihatkan kepada tema ini sangat. Jadi tema ini hanya sebagai tema, kenapa kita nak mempolitikkan isu tema? Jadi pada dia kata Teguh Muafakat Sejahtera. Ini juga pada saya satu politik yang sebelum-sebelum ini pun mereka gunakan perkataan muafakat. Jadi tak payahlah Ketua Pemuda Perikatan Nasional nak menegakkan benang basah, nak menang sendiri. Kalau kita tengok pemimpin PAS pun tamak semua dan mereka rakus. Sekarang ini kita tengok mereka berbalah dengan Parti Bersatu, yang mana Exco di negeri Kedah pun mereka tidak boleh memberi lebih kerusi kepada Parti Bersatu untuk dapatkan beberapa esko, dan begitu juga di negeri pemerintahan PAS yang lain. Jadi selama ini kalau kita tengok, PAS ini adalah satu parti yang pada saya membohongi rakyat, membohongi segelintir walaun-walaun mereka untuk mereka mencari kesenangan sendiri. Dan apa yang kita lihat di sini, semua benda dipersoalkan oleh mereka. Dan di sini saya tengok Ahmad Fadli ini, dia seolah-olah betul-betul hebat, seolah-olah dia betul-betul bijak. Tetapi apabila dia berada dalam kerajaan selama 33 bulan, semua benda dihalalkan. Iaitu naik judi kepada 18 ke 22. Kita tengok isu ni yang melibatkan adib, isu perjudian, isu arak, isu nak tutup kasino, isu nak tutup judi. Ini sebenarnya mereka tidak laksanakan. Begitu juga dengan hudud RUU 355 mereka. Jadi apa yang mereka nak ulas hari ini hanya untuk mereka nak tunjukkan kepada media, nak tunjukkan kepada rakyat, yang mana mereka ini hari-hari berpolitik. Mereka tidak berhenti daripada politik mereka, yang mana sepatutnya selesai PRN yang telah pun berlaku di 6 buah negeri ini, mereka lebih tertumpu kepada kawasan mereka. Bukan hari-hari kerja mereka nak mencari satu kesalahan kepada kerajaan. Pada saya tema ini hanya satu tema yang sebenarnya tidak ada menguntungkan kepada sesiapa pun jika mana-mana tema dengan bunyi yang begitu enak, begitu lunak, tetapi tidak dilaksanakan. Yang paling penting kepada rakyat hari ini adalah melaksanakan. Kalau kita menggunakan tema Teguh Muafakat Sejahtera yang diperkenalkan oleh Ahmad Fadli ini pun, kalau kita memperkenalkan hanya cuma cakap, tidak laksanakan, tidak ada gunanya. Jadi begitu juga dengan isu yang kita lihat hari ini. Pimpinan PAS di negeri mereka, kenapa mereka begitu sibuk dengan isu melibatkan tema ini? Kenapa kamu tidak bangunkan negeri yang kamu ada? Kenapa kamu tidak mencari idea yang bernas untuk kamu bagaimana nak bergerak ke hadapan untuk membawa politik idealisme perjuangan kamu supaya sampai ke rakyat? Supaya apa yang kamu perjuangkan selama ini boleh rakyat melihat pelaksanaan yang kamu sendiri buat. Ini bukan politik yang kita bermain setiap hari hanya bercakap semata-mata untuk mencari populariti. Jadi pada saya, kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahmad Fadli untuk nak menjawab kenyataan ini hanya bercakap saja. Dia tidak ada apa-apa impak pun. Apakah Ahmad Fadli nak kerajaan yang ada hari ini harus menggunakan tema yang mereka keluarkan?
Ahmad Fadli harus ingat bahawa kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan yang ada hari ini, mereka boleh melaksanakan apa tema yang mereka mau. Apakah selama ini seperti mana kerajaan yang lalu, contohnya Datuk Seri Najib menggunakan tema One Satu Malaysia, apakah ini dia mengikut cadangan daripada pihak pembangkang? Tidak. Jadi siapapun kerajaan, mereka ikut cadangan yang mereka rasakan sesuai untuk diri mereka. Dan perkara yang mereka buat ini pun, apa yang mereka buat berkenaan dengan tema ini pun, pada saya ini adalah di atas persetujuan parti yang memerintah. Jadi kenapa kita sibuk? Satunya Ahmad Fadli hari ini sibuk dengan kerajaan yang mereka perintah hari ini. Dan saya harap walaon dan pengikut-pengikut mereka, penyokong-penyokong mereka yang memberi kemenangan kepada mereka selama ini, mendesak orang seperti Ahmad Fadli ini untuk bangunkan negeri di mana dia bertanding, kawasan dia. Saya tak tahu kawasan Ahmad Fadli ini, apakah dia sekarang ini dah seperti negara Singapura? Apakah dia seperti London? Apakah dia seperti Dubai? Apakah dia seperti Arab Saudi? Jika negeri ataupun kawasan yang dia duduk pun belum lagi mendapat apa-apa kemajuan sebagai wakil rakyat, yang saya dah lihat dia pun dah beberapa penggal menjadi YB, lebih baik Ahmad Fadli tumpukan perhatian kepada kawasan kamu. Jangan kamu tumpukan perhatian kepada gaji kamu yang besar, kepada allowance kamu, kepada rumah kamu yang dah besar. Rakyat kamu di sana sedangkan masih lagi menikmati air yang dikatakan sebagai teh tarik, yang sebahagiannya ada pula kopi O. Lebih baik kamu tumpukan ke dekat sana. Jadi tak payahlah Ahmad Fadli nak sibuk dengan hanya tema ini. Jadi saya buat kenyataan ini, ulasan ini kerana sebagai Ketua Pemuda Perikatan Nasional lah, dan seorang YB lah yang dah beberapa penggal menjadi YB, ini bukan satu yang pada saya komen politik yang kamu nak buat hari ini. Komen politik yang saya nak dengar sebagai rakyat di luar sana adalah satu komen politik yang kamu mengkritik kerajaan dengan isu-isu yang mungkin melibatkan, contohnya pembangunan ataupun banyak perkara yang tidak dilaksanakan sebelum ini dengan jayanya. Sedangkan kamu sendiri duduk dalam kerajaan sebelum ini, kamu gagal untuk melaksanakan tanggungjawab kamu orang sebagai wakil rakyat, sebagai seorang menteri, yang mana kerajaan kamu gagal total. Tetapi Ahmad Fadli hari ini hanya mampu untuk mengkritik satu logo, satu tema yang diperkenalkan oleh kerajaan. Inikah standardnya kerajaan Perikatan Nasional ini? Ketua Pemuda Perikatan Nasional, come on lah. Jangan hanya mengkritik perkara kecil, sedangkan gajah di depan mata kamu tak nampak, tapi kamu sibuk dengan nyamuk yang terlalu jauh di luar sana. Jadi pada saya, seorang YB perlu bersikap lebih matang, lebih jelas, menunjukkan idealisme kamu sebagai pimpinan muda. Kerana suatu saat nanti Ahmad Fadli, kamu akan jadi pemimpin di dalam komponen parti PAS itu. Hari ini kamu sebagai Ketua Pemuda Perikatan Nasional, mungkin suatu hari nanti kamu mungkin bakal menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau ini idealisme yang kamu nak tunjukkan kepada rakyat biasa, maka rakyat biasa melihat kamu sebagai seorang yang tidak begitu terbaik untuk menjadi seorang pimpinan ahli politik muda hari ini. Kerana hanya tema pun kamu persoalkan, yang mana tema ini tidak menguntungkan sesen kepada rakyat. So saya tak nak ulas panjang-panjang, itu komen saya kepada Ketua Pemuda Perikatan Nasional, iaitu Ahmad Fadli. Sekian, terima kasih.